Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam 19 Ramadan 1444 Hijrah. Saya ucapkan kepada ahli-ahli panel undangan, penggiat rekreasi serta para penonton yang sedang menonton secara langsung di Facebook Aurora USI. Alhamdulillah, dengan izinnya siri webinar Aurora Talk Series ini dapat diteruskan lagi dengan siri yang ke-19 yang bertajuk berpuasa, cabaran bagi penggiat aktiviti rekreasi air. So yang menariknya untuk hari ini, webinar pada kali ini sedikit berbeza daripada webinar sebelum ini, iaitu dari segi perubahan masa. Seperti yang semua sedia maklum yang pernah mengikuti siri webinar sebelum ini. So siri webinar sebelum ini diadakan kebiasaannya pada waktu malam, iaitu pada pukul 9 hingga 10.30 malam. Tetapi sempena bulan Ramadan Mubarak ni, siri webinar Aurora ini dijalankan pada waktu pagi, bagi menghormati waktu buka puasa dan juga solat tarawih bagi seluruh umat muslimin dan muslimat sekalian. Dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi meluangkan masa menyertai webinar pada kali ini yang dibawakan khas oleh Adventure Leadership and Outdoor Recreation Academy Aurora Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi webinar ini, saya ingin mengajak para penonton sekalian yang ada dekat live chat yang sedang menonton di Facebook Aurora ni untuk like Facebook Aurora dan juga sama-sama berkongsi pautan live ni kepada rakan-rakan anda agar lebih ramai lagi rakan-rakan dapat bersama kita pada pagi ini. Seterusnya saya ingin mengingatkan kepada para penonton bahawa e-sijil dan juga kehadiran iaitu mata CPD ataupun mata MyCam ni akan diberikan oleh pihak Urustia di ruangan komen pada pertengahan sesi webinar ini. Jadi diharapkan agar para penonton sekalian dapat terus setia bersama kami sehingga penghujung webinar ini. Tanpa melengahkan masa, saya selaku moderator untuk siri webinar pada kali ini ingin memperkenalkan dua orang ahli panel undangan kita yang sangat dikenali. Seorang dikenali dalam kalangan penggiat rekreasi air, khususnya penggiat industri, dan seorang lagi panel merupakan pakar rujuk mengenai hukum-hukum agama. Seperti yang kita tengok dalam poster kan, ada dua figura panel kita tu. So izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik Abdullah bin Mat Said. Beliau merupakan Presiden Malaysia Aquatic Rescue Association Makra dan juga merupakan salah satu rakan strategik Aurora ataupun dikenali sebagai Encik Abdullah ni dikenali lebih mesra dipanggil dengan Encik Abdullah ni di Mesir dipanggil dengan Encik Abdullah. Okey, apa khabar Encik Abdullah? Alhamdulillah, terima kasih kepada doktor dan juga terima kasih kepada Ustaz dan sebagai backstage person kepada Ali kerana menjemput sekali lagi menjemput Makra ke dalam perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Dok. Okey, so dijemput juga sedikitlah Encik Abdullah untuk memberikan sedikit pengenalan diri kepada para penonton ni. Mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal lagi kan. Yeah. So boleh dipersilakanlah untuk Encik Abdullah memperkenalkan sedikit pengenalan diri. Okey. Okey, terima kasih Dok. Nama asal yang diberi adalah Abdullah bin Mat Said. Cuma dalam nama Facebook, nama glamour, kononnya glamour lah. Saya pakai nama Abdullah Said saja. So ringkas. Asalnya saya daripada lahir di Kedah, membesar di Kangak Pak. Duduk di Putrajaya dah hampir 15 tahun lebih dah dengan family semua tu. And then lebih 10 tahun sebagai seorang kaki tangan kerajaan. Katanya di Perlis. Dan juga lebih 20 tahun dalam bidang hospitality dalam hotel, resort, taman tema air. Bermula dengan taman tema air itulah. Terus sekarang ni mengemudi sebuah syarikat sendiri lebih daripada 15 tahun yang fokus kita ke arah water safety lah, training water safety. Saya rasa itu
dah memadai untuk sementara waktu dan kot. Thank you dah. Okey, terima kasih Cik Dola. So sama sebenarnya kita pun lahir dah duduk di tangga. Kan Oh, pelik kan. okay. Semua. Okey, terima kasih Cik Dola sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua ialah seorang yang amat dikenali dalam kalangan warga UPSI iaitu Ustaz Muhammad Majnan bin Ismail. So, beliau merupakan seorang pegawai takbir Pusat Islam di PSI. Okay, apa khabar Ustaz Mazdan? Baik, Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Doktor. Sama. Okay, dipersilakan juga Ustaz Mazdan untuk memberikan sedikit pengenalan diri kepada para penonton. Ada yang kenal, ada yang tak kenal lagi kan? So boleh kenalkan diri lah. Okay, persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Majdan bin Ismail, berasal daripada negeri Kedah Darul Aman. Berasal daripada Baling, Kedah, dan lahir pun di Baling, dan sudah berkhidmat di UPSI ni hampir 9 tahun. Bermula daripada tahun 2014 sehingga kini. Saya diamanahkan memegang unit takmir masjid dan bimbingan Islam. Jadi semua program di bawah saya lah, sepanjang program, semua program Ihya Ramadan di bawah pemantauan unit saya. Dan saya seorang hafiz Quran, belajar di Perlis Learning, diploma tahfiz. Kemudian selepas pada tu saya melanjutkan pelajaran di College University Insaniah yang sekarang ni dikenali sebagai UniSyam. Saya sambung degree di situ, dan selepas pada tu saya dapat bekerja di UPSI ni lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni masih lagi berkhidmat di UPSI. InsyaAllah saya akan menabur bakti sehinggalah habis pencen lah insyaAllah. Masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz Majdan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi menerima jemputan dari pihak Aurora untuk membicarakan topik berkenaan berpuasa, cabaran bagi penggiat rekreasi air. Okay, jadi jika panel dan para penonton semua sudah bersedia, kita mulakan sesi webinar ini dengan soalan. Okay, soalan yang pertama saya ingin ajukan kepada Encik Dolah dahulu. Wow. Okay. Okay, sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan ibadah puasa bagi umat Islam, dan umumnya penggiat rekreasi yang menjalankan aktiviti air mungkin menghadapi pelbagai kekangan sewaktu melakukan aktiviti ini pada bulan puasa. Jadi pada pandangan Encik Dolah, apakah jenis-jenis sukan rekreasi air yang sesuai dijalankan di bulan puasa ni? Okay, dipersilakan Cik Dolah. Okey. Okey, terima kasih Dok. Saya nak pandang-pandang dulu sebelum nak beri pandangan lah. Okey. Kita faham rasanya semua penonton yang dekat luar tu tahu untuk definisi sukan rekreasi air ni memang luas, besar, dan macam-macam. Dia ada contohnya yang kita nampak paling mudah dengan kita orang adalah contoh renang, white water rafting, water polo, dragon boat, kayaking, nak pergi memancing, pergi mengai ke, menyelam, nak sailing, everything. So itu adalah yang kita nampak aktiviti untuk sukan rekreasi air. So pada pendapat saya secara umum, bukan hanya fokus kepada aktiviti air, sebarang aktiviti rekreasi semasa bulan Ramadan ni sebaiknya adalah yang lebih light, tidak terlalu ekstrim, kerana aktiviti sukan rekreasi yang ekstrim ni dia akan sedikit sebanyak memberi bebanan kepada kesihatan tubuh badan kita sendiri kan. Tambah pula dengan kita nampak iklim Malaysia ni, dia pun bukanlah sejuk apa semua tu kan. Kalau time ni, time angin timur belah Kedah, belah Perlis tu cantik lah kan. So kalau hari panas, hangat lah, panas yang terik, so dia hanya boleh mencapai, kita nampak kalau kita scroll tengok cuaca dia jadi 38, 40 darjah. So memang memberi cabaran kepada kita semasa dalam bulan puasa. So tidak boleh kita nafikan faktor cuaca akan memberi satu impact yang besar apabila kita melakukan sebarang aktiviti luar semasa berpuasa.
Bagi seorang pegiat aktiviti macam kita-kita ni kan, so macam mana kawan-kawan yang ada dalam ni, telah ada disiplin dan rutin harian atau mingguan untuk melakukan aktiviti rekreasi yang boleh kita adjust atau sesuaikan rutin dia dengan lebih baik, supaya sebarang aktiviti kecergasan ataupun readah yang kita lakukan dapat memberi satu impak kecergasan. Terapi kononnya sekarang ni healing soalnya healing yang baik dan bukannya membebankan tubuh badan. Kalau tidak kita menjadi letih, lesu dan of course lah memudaratkan nak buka puasa, membatalkan puasa, dia jadi over ekstrim sangat. So kita pun sedar yang bulan Ramadan ni setahun sekali je kan. So raya aja ada dua kali kan, raya puasa dengan raya haji. So jadi untuk semua sebaiknya kita kena bijak memanfaatkan bulan yang baik ni ke arah yang lebih bermakna secara keseluruhan. So pilih dan lakukanlah aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk restoration untuk mengembalikan semangat kita untuk selepas raya nanti. Raya ni dah balun macam-macam kan. So at least untuk healing kepada kesihatan diri, kerana hanya kita yang tahu dan kemampuan diri kita sendiri. Know your body. Thank you. That's for now. Okey, terima kasih Cik Abdullah atas perkongsian ni. So kita tahu kan bila bulan puasa pun aktiviti rekreasi ni tetap berjalan, cuma kita akan minimumkan dia punya pergerakan dan sebagainya kan. Okey. Okey, so untuk soalan yang kedua pula, okey, so saya ingin tanyakan kepada Ustaz Majdan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, definisi berpuasa merupakan menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Betul kan Ustaz? Okey. Apakah pandangan Ustaz Majdan berkaitan aktiviti rekreasi air yang dilakukan pada siang hari, iaitu di bulan Ramadan? Jadi persilakan Ustaz Majdan untuk memberikan ulasan. Okay, baik. Terima kasih kepada doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud ini qari perlih masya-Allah, masya-Allah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan ialah bulan untuk kita mentarbiahkan diri kita. Jadi sebelum saya jawab soalan daripada doktor tu, saya nak rungkaikan sikit tentang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan hanya ada pada kita setahun sekali sahaja. Jadi Allah SWT wajibkan ke atas kita untuk berpuasa sebagaimana puasa umat orang yang terdahulu daripada kita. Jadi nak tak nak kita kena berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, puasa pada bulan Ramadan bermula daripada subuh hari hinggalah orang kata maghrib. Kita faham macam tu. Cuma dalam bulan Ramadan ni kita nak buat aktiviti sukan agak-agak terbatas disebabkan apa? Sebab kita penat berpuasa. Jadi nak tak nak kita kena adjust, macam Cik Dolah kata tadi, kita kena adjust kita punya aktiviti supaya kita tak lesu sepanjang bulan Ramadan. Macam mana kita nak adjust? Adjustlah masa dan waktunya pada mungkin kita boleh lakukan aktiviti rekreasi air ni pada waktu pagi ataupun petang. Tetapi ada aktiviti air yang boleh dilakukan tanpa membatalkan puasa. Contohnya, saya bagi contoh, sebagai contoh,
kita melakukan aktiviti kayak, hailing kayak. Macam Cik Nur kata Ya. hailing. Jadi kita berkayak. Sebab apa? Kayak tu jangan sampai terlampau ekstrim. Jangan kayak sampai kita tenggelamkan badan kita. Bila tenggelamkan badan, batal puasa sebab bila air dah masuk rongga telinga, hidung akan membatalkan puasa kita. Tetapi kalau kita nak berkayak pada waktu pagi ataupun petang, tak jadi masalah. Asalkan kita tak tinggal puasa tu, tak minum air, tak makan. Dan juga kita tak tinggalkan kewajipan yang lain. Kita boleh berkayak, kita boleh melakukan aktiviti memancing dan sebagainya. Tetapi tidak boleh meninggalkan benda-benda wajib yang lain. Contohnya solat. Bila kita buat benda yang kita suka, tetapi dalam masa yang sama kita tinggal benda yang wajib, iaitu solat. Jadi tuan-tuan, umpama kita curah air atas daun keladi. Tak ada apa-apa. Puasa kita tak ada apa-apa. Just hanya menahan lapar dan dahaga saja. Just lapar dan dahaga. Jadi rugi kita. Nak tak nak, orang yang berpuasa wajib solat. Nak tak nak kena jaga solat kita. Kita buatlah aktiviti apa sekalipun, sukan apa sekalipun, jangan tinggal solat. Jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal solat tarawihnya. Boleh buat aktiviti macam-macam, tetapi jangan tinggal solat tarawih. Sebab apa? Bulan puasa sahaja ada solat tarawih. Bulan lain tak ada. Bulan puasa saja. Jadi nak tak nak kita usahakan supaya kita dapat bertarawih berjemaah, dapat bersedekahnya. Sebab apa? Allah SWT janjikan ganjaran pahala yang tidak terhitungnya pada bulan Ramadan ni. Nak tak nak kita kena korbankan diri, masa kita untuk bulan Ramadan ni. Kena korban sedikit saja. Tak lama pun, 30 hari je. Korban set, insya-Allah. Hikmahnya Allah SWT akan bagi selepas pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah yakinlah rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan bertambah melimpah ruah selepas pada bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni kita doa banyak mana pun Allah SWT akan angkat, akan makbulkan segala doa kita. Kita doakan semoga aktiviti perniagaan kita akan diperluaskan oleh Allah SWT, semoga dipermudahkan rezeki kita supaya kita dapat dapat bagi manfaat kepada umat seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja sesi yang pertama, insya-Allah ada lagi partnya ni, nak cakap panjang pun boleh tapi kesian pada Cik Dolah. Sabar. Banyak lagi, okey. Serahkan pada Sabar, kita pun puasa juga. Kita puasa. Okey, terima kasih Ustaz Majdan atas penjelasan yang jelas mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tak boleh dilakukan dalam menjalankan aktiviti rekreasi air ni di bulan puasa. So kita boleh lakukan, contoh tadi Ustaz Majdan bagi kayak kan. So kayak ni atas air saja. So kita tak tenggelam kan. So dia tidak membatalkan puasa. Dan juga dalam masa yang sama, bila di samping kita buat rekreasi air ni, kita jangan lupa jugalah melakukan perkara-perkara wajib kan, macam solat, sedekah dan sebagainya. So dia kena 2 in 1 lah benda tu kan, dia selari, kena buat semua sama. Okay, seterusnya sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya ni, saya ingin ingatkan kepada para penonton, jika penonton ada sebarang soalan ataupun kemusykilan yang ingin diajukan kepada para panel ni, bolehlah diajukan soalan-soalan tersebut di ruangan komen di Facebook. Okay, seterusnya kita alihkan pula soalan kepada Encik Dolah. Okay, sebagai seorang penggiat dalam industri rekreasi air, adakah aktiviti rekreasi air ini masih dijalankan seperti biasa di bulan puasa, dan apakah kaedah yang perlu dititik beratkan supaya aktiviti ini tidak mengganggu ibadah puasa seorang? Jadi persilakan Encik Dolah. Okey, terima kasih Dok. Ustaz. Dia terdapat 2 soalan yang kita bagi kepada untuk soalan nombor 3 ni. So saya cuba rungkaikan, jadikan sebagai satu secara overall. Saya juga ataupun kita adalah sebagai penggiat, ataupun lebih jelasnya sebagai seorang usahawan. Kita punya akademi sendiri selain daripada kita meneraju Persatuan Penyelamat Ekotik Malaysia, dan juga sebagai seorang peniaga dalam industri rekreasi air, di mana operasi perniagaan tu kita masih jalankan dalam kelas kita sepanjang bulan Ramadan, sama seperti tahun-tahun yang lain sebelum ini, kecuali semasa PKP. Walaupun semasa PKP kita masih juga meneruskan kita punya aktiviti
Contohnya dalam kita mengajar anak-anak special. Sebab kita pun mendapat satu kelulusan khas daripada MITI, sebab itu di bawah terapi, rehab, di bawah rehab kepada budak-budak special ni. Jadi semasa bulan Ramadan, operasi perniagaan kita tu kita ubah suai. Dikecilkan skala kerja kita tu supaya tidak memberi bebanan kepada trainer kita. Kepada inilah trainer mungkin akan banyak masa duduk di atas darat, contohnya atas darat, atas kolam. So ditunjukkannya aktiviti itu bermula daripada atas. Jadi melainkan kalau budak tu terminum ayak ke apakah, mungkin trainer kena terjun tapi nak balik cepat, saya rasa masih belum lagi membatalkan puasa tu lah kan. So trainer pun kita dedahkan benda ni, you do's and don't dia tu lah. Cuba kontrol budak-budak macam tu. So hanya memberi satu tempoh yang kita beri satu tempoh masa yang cukup untuk kaki tangan datang dan balik untuk dia berbuka. Tapi selalunya staff kita ni berbuka sama kita kan, sama kita. So sebab kita, kepada kita bonding tu satu benda yang penting. Buka puasa sama kita, kita kerja duduk dekat office, kita buka ramai-ramai 7-8 orang, 10 orang. Happy lah. Semalam buka puasa dekat Ampangan. Dekat Ampang, dekat Putrajaya. Dia pun membeli makanan, kita pun bawa makanan. Nampak segala ground sheet tu. Oh, itu healing lah. Itulah healing. Itu healing kan. So hak makan sikit je, makan banyak pula lah kan. Nak solat pun atas ground sheet tu saja. Allahu Akbar, mengadap tasik, saya rasa dunia kan. Tu Tuhan bagi kelebihan macam ustaz kata tu kan. So di dekat Aku Putra sendiri, pada bulan puasa ni kita tutup segala program latihan ataupun kursus yang melibatkan aktiviti secara awam lah. Dan secara total seperti kursus menyelamat di air, sea water rescue, pool life saving, itu tutup itu. Semua kan kita tangguh. Sebab tu apa yang Elan ni disiarkan oleh Ali tadi, kita start balik dalam bulan 5. Kita nampak bulan 5. So event-event seperti yang kita ada team building yang agak-agak dalam indoor, kita laksanakan sebab dia tak melibatkan pergerakan yang banyak, mungkin ke arah you nak berfikir kan. So itu kita jalankan tetapi secara very very mild. Namun operasi seperti lifeguarding yang kolam dibuka kepada awam kan, penyelamat macam bertugas, dia jaga kolam-kolam renang, pool maintenance, dia nak menjaga pool maintenance kan. So untuk memastikan air kolam tu terjaga dan dirawat, beroperasi seperti biasa. Macam disebut tadi, untuk kelas renang pula, hanya kelas renang kelas renang terapi je. Kelas terapi untuk kanak-kanak special. Kanak special ni kalau you tune dia tu lari, kalau you buat hari Sabtu pagi, tiba-tiba you buat Ahad, dia jadi satu isu kepada setengah-setengah budak-budak special ni. Sebab you dah ubah rutin dia. So kita tackle yang tu lah. Tapi budak-budak special ni pun tak semuanya kita kena masuk air. So budak special yang very special, yang kita kata dah lama dengan kita. So kita tahu dengan kolam kita tak seberapa dalam yang dia mampu untuk berdiri. Saya rasa itu dapat membantu kita sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Approach dalam kelas renang tu dia lebih mengendalikan kanak-kanak macam sebut tadi. Kita duduk dekat darat, kita mengajar, kita tunjuk, walaupun kadang-kadang ada yang faham, ada yang isu verbal, tetapi itu penjagaan kita, asalkan safety budak-budak tu dijaga oleh kita sepenuhnya. And kita juga mengambil pendekatan dalam mengubah struktur untuk kita punya modul latihan. Macam di awal tu menggunakan slot jadual kelas kan, supaya operasi kita tu masih dapat kita jalankan dalam tahap optimal tanpa memberi bebanan dan mengganggu ibadah puasa. So kalau perempuan kita ada staff perempuan, bila dia dah bercuti, dia akan banyak masa duduk dalam air lah kan. Dia akan banyak masa, dia bebanan tu kita akan lebihkan kepada dia sebab dia sihat dalam keadaan tu kan.
So dia duduk dalam air. So apa yang saya cuba nak share dengan kawan-kawan di sini kepada juga penggiat dan juga kepada usahawan industri yang lebih kurang sama macam kita, swimming school operator, kita perlu membagaikan produk dan servis perkhidmatan supaya kehadiran bulan Ramadan ni bukan satu isu. Kita jangan jadikan sebagai satu isu untuk nak meneruskan bisnes kita semua tu. So jika ada benda-benda yang lain yang you boleh fokus macam kita, setiap kali Ramadan kita buat kelas CPR and EED, di samping itu kita melatih trainer-trainer baru untuk menjadi seorang jurulatih kepada basic life support. Kita buat for free untuk kelas tu, untuk kelas for free. So 3 minggu last itu 9 bulan, 8 bulan saya dekat Lancang mengajar group of student di situ, dan ada juga penglibatan daripada masyarakat orang asli setempat di situ. So saya rasa saya punya travelling ke sana tu, ke Lancang tu dalam 2 jam, saya rasa berbaloi dengan apa yang saya nak kongsikan dengan pihak di sana. So itu yang digunakan sepanjang bulan Ramadan lah untuk usahawan dan juga untuk trainer-trainer yang bersama dengan kita. Terima kasih Dok, panjang sikit. Okay. Assalamualaikum pula. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dia tak apa dalam bulan puasa ni bagi salam kerap pun boleh. Betul Ustaz? Bagi Betul. salam kerap. Okay, terima kasih Cik Dola atas perkongsian tersebut. Macam Cik Dola kata tadi operasi dia tetap berjalan kan, tetapi ada beberapa lah yang buka, ada yang tutup kan. So salah satu contohnya yang buka adalah macam operasi macam lifeguard lepas tu yang macam team building yang mana yang atas darat lah kan. Dan kalau briefing kan, trainer akan brief dekat atas darat. So yang tu still berjalan kan operasi. Yang lain macam swift water rescue semua tu, so ditutup sementara lah kan. Direhatkan. Okay, dan dia kena sambung lepas Aidilfitri. So maksudnya kat sini maksudnya tak semua aktiviti akan berjalan waktu bulan puasa ni kan. So dia ada ikut kesesuaian lah. Kita juga rehatkan air tu. Jadi rehatkan air, nak menjernihkan air tu kan. Betul. Kerana itu kecemaran. Macam. Okey. Terima kasih Cik Dola. Okay. So kita beralih pula kepada soalan seterusnya kepada Ustaz Majdan. Okay. Salah satu aktiviti sukan rekreasi air ni adalah berenang dan menyelam. Merupakan sukan rekreasi air dituntut dalam Islam dan juga merupakan kerjaya bagi sesetengah penggiat rekreasi air. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah cara yang sesuai untuk melakukan aktiviti ini semasa bulan puasa? Okay. Silakan Ustaz Majdan. Okay, terima kasih Doktor. Soalan ni menjurus sikit pada berkenaan hukum. Jadi kita maklum, semua orang maklum, tuan-tuan dan puan-puan maklum, apabila masukkan sesuatu ke dalam rongga badan secara sengaja maka batal puasa. Itu cara umum. Jadi saya akan cuba rungkaikan sikit demi sedikit daripada pandangan para fuqaha tentang perkara ini. Yang pertama sekali daripada Imam An-Nawawi menyatakan di antara perkara yang membatalkan puasa ialah masuknya sesuatu ke dalam rongga tengah dan yang terbuka. Ini dan boleh rujuk dalam Rawdah Al-Talibin wa Umdah Al-Muftin, muka surat 2/356. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, batal bagi orang yang berpuasa jika memasukkan sesuatu ke dalam rongga tengah dan yang terbuka secara sengaja dan ikhtiarnya sendiri, dan dia mengetahui perbuatan tersebut adalah dilarang ketika berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalannya adakah aktiviti renang atau menyelam akan membatalkan puasa? Isu ni banyak dibincangkan di laman media sosial sehingga kan menjadi perbalahan hukum sama ada ia batal ataupun tidak. Jadi saya akan kupaskan isu ni berdasarkan pendapat daripada para fuqaha. Yang pertama sekali daripada Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Bujairimi, yang bermaksud jika diketahui secara kebiasaannya air akan sampai ke rongga tengah dan juga rongga terbuka dengan cara menyelam dan tidak boleh dielakkan daripada sampainya air,
maka haram baginya untuk menyelam dan puasanya terbatas secara pasti. Itu pendapat imam yang pertama, iaitu Imam Ramli dan Imam Bujairimi. Yang kedua daripada Imam Azra'i, dia berkata apa? Jika sudah menjadi hal kebiasaan, ketika seorang menyelam pasti akan ada air yang sampai ke rongga tengahnya dan tidak memungkinkan baginya untuk menghindari hal tersebut, maka haram baginya menyelam dan puasanya boleh terbatal disebabkan menyelam. Dan ini jelas, jika dia hendak mandi, dia boleh mandi dengan cara lain. Itu yang kedua daripada Imam Azra'i. Imam yang ketiga iaitu Imam Hasan Al-Basri dan Imam Syafi'i yang bermaksud makruh bagi mereka yang menyelam. Ini pendapat ni mengatakan makruh bagi mereka yang menyelam. Dikhawatiri air akan memasuki melalui telinga. Ini yang ketiga. Namun ada satu perbuatan daripada sahabat Nabi SAW iaitu daripada Anas bin Malik. Anas berkata, sesungguhnya padaku terdapat sebuah bekas air yang aku terjun padanya dan pada ketika itu aku berpuasa. Ini perbuatan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik, yang dia terjun dalam bekas air dan sedangkan pada masa itu dia sedang berpuasa. Kemudian dalam kitab Fathul Bari kata Imam Ibn Hajar, bekas air yang diukir menjadi tempat mandi ataupun orang panggil tak mandi tu. Sekarang dia panggil tak mandi tu, dan ia adalah bekas yang dipenuhi dengan air, maka apabila Anas merasa panas, beliau akan masuk ke tempat mandi itu untuk menyejukkan diri dengannya. Maksudnya dekat sini, Anas bin Malik terjun ke dalam bekas tu disebabkan badan dia panas. Badan dia berasa panas. Dia terjun dalam tak mandi itu. Jadi bila badan panas dia terjun. Dia bukan saja nak pergi terjun. Dia pergi terjun bersebab sebab badan dia panas. Dia pergi terjun dalam bekas mandi itu, kemudian dia naik balik. Bukan dia terjun pergi rendam. Tak. Dia pergi terjun, kemudian dia naik balik. Okey, itu pendapat daripada Imam Ibn Hajar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulan bagi isu ni ada 3 perkara. Pertama sekali, seorang yang puasa adalah haram melakukan aktiviti berenang atau menyelam sekiranya dilihat dari segi biasanya perbuatan tersebut boleh menyebabkan air masuk dalam rongga telinga ataupun rongga-rongga yang terbuka. Kedua, perbuatan tersebut jadi makruh. Sebab apa jadi makruh? Kerana tidak boleh air memasuki rongga tengah maupun rongga-rongga yang terbuka. Maka hukumnya jadi makruh. Yang kedua. Yang ketiga, jadi harus. Harus sebab apa? Contohnya, saya bagi contoh seorang nelayan. Seorang nelayan ataupun seorang jurukimpal ataupun jurukimpal pelantang minyak yang perlu, orang kata apa, perlu buat kerja untuk menjara keluarga. Jadi nak tak nak dia kena turun repair pelantang minyak tu supaya kerja-kerja minyak dapat berjalan. Jadi nak tak nak dia kena turun untuk repair. Jadi hukum dia hukum harus. Termasuklah penyelam scuba. Penyelam scuba ni nak tak nak dia kena buat kerja tu sebab apa? Dia untuk menjara keluarga. Itulah kerja dia. Dan juga penyelamat, rescue. Macam contoh berlaku lemah dan sebagainya, dia perlu buat kerja tu. Jadi nak tak nak dia kena terjun selamatkan budak tu. Takkan nak biar budak tu lemah. Jadi nak tak nak jadi hukum jadi harus. Ini hukum jadi harus. Takkan nak biar budak tu lemah, lepas tu mati disebabkan kita tak selamatkan budak tu. Tak boleh. Jadi hukum yang ketiga ni harus. Jadi kaedah fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham apabila satu perkara menjadi sempit maka hukumnya luas. Contoh macam saya cakap tadi, saya cakap awal tadi, macam contoh hukum yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga harus. Haram ni disebabkan apa? Makruh disebabkan apa? Harus disebabkan apa? Haram tuan-tuan dan puan-puan sekalian disebabkan kita sengaja, kita pergi tak ada kerja apa, pergi berenang kat kolam renang, pergi selam saja-saja. Makruh disebabkan apa? Disebab biasanya orang kata ghalibnya, biasanya kita kat selam ni kita tahu ayat akan masuk telinga, hidung, mulut dan lubang yang terbuka, rongga-rongga yang terbuka macam lubang dubur dan sebagainya. Harus disebabkan apa? Disebab kita mencari rezeki untuk keluarga kita. Sebab apa? Harus, itulah kerja kita. Kalau kita tak pergi cari rezeki, macam mana keluarga kita nak makan? Anak-anak nak makan, ini nak makan. Jadi menjadi harus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kesimpulannya bergantung pada diri kita sendiri. Hukum ni, hukum haram kalau kita cari pasal memang jadi haram lah. Batal lah puasa. Makruh ni saja-saja pergi korak telinga, saja-saja pergi orang kata pergi buat gigi time-time bulan puasa ni. Kan lain orang buat panggil apa? Pasang pedakap gigi tu, saja-saja pergi pasang nak bagi lawa, pergi gatai cari pasal. Memang sakit lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi benda tu kita sendiri yang tahu diri kita tahu kemampuan diri kita nak berpuasa ni, kita pilih. Kita nak jadi orang mukmin yang berjaya macam mana? Nak jadi puasa kita elok macam mana? Nak jadi puasa kita yang berkualiti macam mana? Jadi kita pilih puasa kita tu supaya kita tak jatuh puasa kita jadi batal. Batal kena ganti, kena banyak fidyah dan sebagainya. Nak tak nak kita usaha supaya puasa kita pada tahun ni menjadi puasa yang berkualiti, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak kita kena menjaga batas-batas tu. Sat je pun 30 hari. Macam saya cakap awal tadi, 30 hari je pun. Dalam setahun 365 hari, ada sebulan saja untuk kita tahan lapak dan dahaga untuk kita tambah beramal ibadah. Nak tak nak tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena groom diri kita menjadi yang lebih baik pada puasa sebelum ni. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Baiklah, terima kasih Ustaz atas perkongsian pandangan mengenai aktiviti rekreasi air ni yang kita spesifik kat sini adalah berenang dan menyelam. So Ustaz dah sebut tadi ada tiga hukum dia. So dia boleh jadi haram, makruh dan juga harus kan. Tapi kalau untuk kerjaya, so kalau yang dia memang seorang nelayan, seorang penyelam dan sebagainya, so hukum dia adalah harus kan. Tapi tiba-tiba janganlah pula ada yang bukan nelayan, tiba-tiba time Ramadan lah nak jadi nelayan kan. So dia tahu hukum dia harus, so tiba-tiba dia adalah penyelam scuba kan, tak boleh lah kan. Okay. So terima kasih Ustaz Majdan atas dia punya huraian tu. So saya pun dah tahu, penonton pun saya kira dah lebih jelas kan mengenai hukum-hukum melakukan aktiviti rekreasi air ni. Okey, untuk makluman para penonton sekalian, pautan untuk mendapatkan e-sijil serta link untuk mendaftar kehadiran ni, mata CPD ataupun mata MyCAT, MyCHAM ni akan diberikan oleh pihak urusetia di ruangan komen dan anda bolehlah mengisi maklumat menggunakan pautan tersebut. Okey, setelah diberikan, okey, dan kita akan teruskan dengan soalan-soalan daripada para penonton di komen FB Aurora ni. Okey, kalau jika ada penonton ada soalan, bolehlah diutarakan di ruangan komen. Okey, di ruangan komen kita tengok ada daripada Abu Muhammad Fadli. Okey, Assalamualaikum, mantap-mantap, salam. Okey, daripada Dr. Mazharul, tajuk perbincangan yang sangat bermanfaat. Tahniah Aurora, terima kasih. Okey, jika ada soalan yang lain boleh di-typekan di ruang komen, kita akan tanyakan kepada panel kita. Jika belum ada lagi, teruskan dengan soalan yang seterusnya lah. So mungkin soalan daripada penonton ni kita akan buat di akhir sekali. Okey. So kita teruskan dengan soalan pusingan yang ketiga ni. So, soalan yang seterusnya saya ingin ajukan kepada Encik Dolah. Okey, Encik Dolah dahulu. Okey, pada pendapat Encik Dolah, adakah berpuasa ni mungkin menghalang para penggiat untuk melakukan aktiviti rekreasi air? Ada dua soalan kat sini, dan juga apakah cabaran yang dihadapi oleh penggiat rekreasi sepanjang menjalankan aktiviti ini di bulan Ramadan? Jadi dipersilakan Cik Dolah untuk memberikan penerangan. Okey, sekali lagi terima kasih Dok. Memang kalau kita tengok topik pada hari ini dia dia berat dia adalah kepada ustaz. Lah. Sebab satu dalam bulan puasa, so at least penggiat aktiviti dia bukan semata-mata aktiviti air saja. Saya rasa aktiviti darat pun penting untuk nak ambil knowledge untuk tu. So kalau kita tengok ramai juga yang ada dekat 70 orang lah dalam live kita pada sekali ni. So berbalik pada soalan yang Dok bagi tu, pada pendapat saya lah, okay. Personally, to me ibadah berpuasa tidak sama sekali menjadi penghalang
kepada mana-mana individu yang ingin melakukan aktiviti rekreasi air. Satunya kita bukannya baru berpuasa baru bulan ni, baru tahun ni kita dah berpuluh tahun dah kita berpuasa. So kita dah bergiat dalam bidang ni. Cuma mungkin kepada generasi baru, generasi yang baru berkecimpung dalam bidang ni, dia mungkin akan menjadikan alasan untuk tidak berpuasa sebab dia melakukan aktiviti. Saya rasa kalau kita tengok di dalam latihan pusat centralized training yang dikenalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, yang sekarang ni pun masih ada, saya rasa bola sepak pun masih dimainkan di dalam bulan ni kan. Saya rasa bukan di Malaysia saja, saya rasa di luar negara pun ada yang masih lagi berjalan. So it's not about Ramadan lah. It's bukan pasal bulan, itu pasal you melakukan aktiviti tu. Namun kita perlu bijak menguruskan aktiviti yang hendak kita lakukan, sesuaikan dengan keadaan, masa dan tahap kesihatan kita sendiri. Pilih aktiviti yang sesuai macam awal tadi dan tidak ekstrim dan membebankan. You nak pergi jogging boleh kan? Pergi jogging, tak nak tunggu bulan puasa, tak nak tunggu buka puasa. Macam ustaz kata pagi, malah petang. You tahu dah aku aktiviti jogging slow jog aku ni sejam. So balik mai ngam-ngam ayat tebu 2 gelas. So something macam tu lah. So contoh aktiviti rekreasi air macam ustaz sebut, macam Dok sebut tadi adalah berkayak. Kita ambil benda simple aja. Benda simple lah. Kenapa tidak kita berkayak semasa berpuasa jika aktiviti ini mampu memberi satu impak kesihatan dan sosial yang baik. Kan? So saya rasa dekat Putrajaya sendiri pun pusat rekreasi air, penyewaan kayak masih lagi berlaku. Cuma the numbers tu dia jadi slow sikit. Tetapi kita perlu bijak merancang lah, lakukan pada waktu tempoh yang sesuai. Macam ustaz kata pagi, kena pasti cuaca, faktor keselamatan kita. Pokok pangkalnya sebagai seorang aktiviti itu dia perlu bijak. Kan? Jika kita tidak peduli atau berlakunya satu kejadian atau kemalangan, ianya akan memberi satu impak yang buruk kepada industri dan akan membuat masyarakat ni salah tanggapan. Netizen akan jadi serabut. Kan? So masyarakat Malaysia ni agak terkenal dengan satu dipanggil sebagai judgmental community. Dia orang kata apa, menulis tu lebih power lagi kan. Jadi orang seronok lah tengok dia kata kat orang tu kan. Membaca itu yang buat ralik tu. Dari segi aspek cabaran pula, pandangan saya lebih kepada isu kesihatan dan masa apabila berpuasa rutin harian kita tu berubah kan. Daripada hari yang kita boleh makan, tiba-tiba mai kita tak boleh makan. So macam dulu kalau kita berenang siang hari, petang-petang kita berenang, kita duduk nampak dah lagi aku nak berenang, roti canai 3 biji duduk nampak depan. So saya lagi pulut. So sekarang ni benda tu you dah tak boleh buat lagi tu kan. So you cari benda-benda yang macam lain yang agak sesuai untuk nak buat aktiviti tu. Masuk gym ke, saya kata itu pun lebih cun juga. So pemakanan kita juga berubah kan. Jadi ini akan menjadi cabaran jika kita tidak bersedia dan menyiapkan diri kita dengan lebih awal. Anggaplah Ramadan kali ini akan menjadi bekalan untuk kita lebih merancang kesihatan diri pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan. Sekali lagi, apa yang pada khemah saya, bulan Ramadan datang setahun sekali macam saya sebut awal. Bulan penuh keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tak guna benda tu, kita tak manfaat macam ustaz kata tu, 30 hari je. Kadang-kadang tak cukup 29 hari. Kan? Betul. So ganjaran tu. So jadikan kita ni sebaik dapat manfaatkan bulan mulia ni lah ke arah lebih baik. Jadikan segala aktiviti Waimah Sukan Rekreasi yang kita buat sebagai satu amal ibadah. InsyaAllah. So saya rasa itu cukup lah untuk nak menghuraikan. Terima kasih Dok. Okay. Terima kasih Cik Lola atas perkongsian mengenai cabaran yang dihadapi oleh penggiat rekreasi ni. Okey, seterusnya sebelum saya tanya kita ada komen daripada Abu Anas. Okey, daripada komen daripada Facebook ni. So ini persoalan ni, persoalan dia, okey, aktiviti air hanya boleh dilakukan atas sebab bekerja sahaja ya. Bagi aktiviti latihan
kira tak boleh lah ya, sebab chance air memasuki rongga badan memang tak boleh. So mohon pencerahan. So untuk soalan ni saya kira sesuai dijawab oleh Ustaz lah. Okay, so buku-buku ni kan. So dipersilakan Ustaz untuk memberi ulasan. Okey, baik. Terima kasih kepada pada saudari yang Anas. saudara Anas yang menanya soalan ni. Jadi untuk makluman semua, kalau kita dapat menjaga batas-batas rongga, macam contoh kita dapat menjaga rongga telinga, hidung, mulut dan rongga yang terbuka untuk kita menyelam, kita dapat jaga, kita dapat tutup elok untuk melakukan Sumbat lah, aktiviti. Sumbat boleh tak? Sumbat semua benda tu. Lah. Dan kita nak pergi terjun, dipersilakan. Dan kita boleh jaga benda tu. Tapi saya khawatir. Saya biasanya kalau tutup semua tu memang tak boleh lah. Sebab confirm dia lemah, mati. Jadi nak tak nak. Jadi secara ghalibnya saya cakap tadi, memang bila kita terjun je, memang tak boleh. Dia akan batalkan puasa kita. Bila ayat masuk, bila selam ni ayat masuk telinga memang dah banyak dah, sampai yang kata apa, sampai berdengung kepala. Kemudian ayat masuk dalam hidung memang akan membuatkan batal puasanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bagi sedikit tentang had zahir dan had batin. Had zahir bagi rongga mulut ialah mengikut kadar makhraj huruf, iaitu ha dan kha. Manakala had batin bagi rongga berdasarkan makhraj huruf ha dengan a. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil contoh lendir kahak. Saya ambil contoh lendir kahak. Lendir kahak biasanya bulan ni banyak adalah kahak apa, kadang-kadang tertelan lah. Kadang-kadang dia biak saja, dia telan. Saya ambil contoh yang tu satu. Mengenyangkan. Mengenyangkan. Okey. Lendir kahak ni pada zahirnya, had zahir atau pada kawasan mulut, maka batal puasa tu. Kalau lendir kahak tu sekiranya berada pada had zahir atau pada kawasan mulut, maka batal puasa tu. Disebabkan dia akan telan kahak tu. Jadi nak tak nak, kita kena usaha untuk keluarkan kahak tu. Sekiranya kahak tu berada di rongga yang di bawah sekali ni, memang dah kita dah usaha untuk keluarkan. Tetapi ada selebihnya memang tak boleh nak keluar, itu tak apa, dimaafkan. Tetapi andainya berada di sini tapi kita tak usaha untuk keluarkan kahak tersebut, maka batal puasa kita. Sebab dia ada lebih pada makhraj ha dengan kha ni, bawah ni. Hamzah ha bawah ni, tengah-tengah ni. Dia ada huruf halqum ada 6 kat sini je. Nak tunjuk tak nampak nampak. Tapi tak, saya nampak angkung tu nampak, tapi tak nampak huruf lah. Tak huruf lagi, betul. Jadi bila kita sengaja telan kahak tersebut, maka batal puasa dia. Tetapi sekiranya kita ada usaha untuk keluarkan kahak tersebut tetapi masih lagi berbaki di dalamnya, tak apa, dimaafkan. Tetapi kalau tak keluarkan dengan sengaja, maka batal puasa. Jadi kita nak faham kat sini, apabila ayat masuk dalam telinga, hidung, mulut dan rongga terbuka macam dubun, punggung ni, dia akan membatalkan puasa. Secara ghalibnya akan batal puasa. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat tutup anggota yang terbuka ni, kemudian pergi terjun. Tak ada masalah. Tapi secara ghalibnya tuan-tuan dan puan-puan akan lemah. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya cakap tadi, kita bulan puasa ni bukan saja aktiviti air, banyak lagi aktiviti yang kita groomkan. Banyak lagi aktiviti kita boleh buat, bukan sahaja aktiviti di air, tetapi di darat pun kita boleh buat, macam jogging, kita berjalan, kita ambil, orang kata apa, benda yang tak memenatkan kita boleh buat. Asalkan kita tak tinggal benda yang wajib, kita tak tinggal benda yang Allah SWT suruh, jangan tinggal. Jadi kita boleh buat benda sukan, aktiviti sukan semua boleh buat, tetapi jangan tinggal benda yang wajib. Syarat je jangan tinggal benda yang wajib. Macam contoh sekarang ni, Liga Malaysia pun dah diubah waktunya pada waktu malam, tetapi dia ambil waktu selepas solat tarawih. Saya puji pihak tersebut kerana memberi ruang kepada penonton-penonton bola untuk pergi solat tarawih tersebut. Nampak tak? Jadi dia buat pada pukul 10. Jadi orang boleh solat tarawih 8 rakaat dan weekend dan sebagainya, lepas tu pergi tengok bola. Tak ada masalah. Jadi jangan tinggalkan. Benda tu rugi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benda tu ada setahun sekali je. Tak nak pulun dah habis-habisan. Tak tahulah tahun ni mungkin tahun Ramadan yang kita nyata akhir, mana kita tahu. Jadi nak tak nak kita pulun lah. Jadi tuan-tuan, jadi nak tak nak, itu saja orang kata jawapan yang saya berikan. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Okay. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Saya pun baru tahu yang tentang kahak tu. Kan sebab saya pun tengah berkahak sekarang ni kan. Kalau kita tertelan kan, tak apa kan Ustaz Tapi dah usaha Okay. buang, kena keluarkan dulu lah. Kita nak buang dulu. Kadang-kadang tertelan juga kan. Bukan saja-saja nak telan kan kahak ni. Okay. So soalan ni yang kedua tu pun dia sebenarnya berkaitan juga kan. Rongga itu kiranya apa semua tadi Ustaz dah terangkan Okay. So saya rasa kita ada lebih 10 minit. Ada kurang 10 minit lagi untuk apa tu webinar ni berakhir. So saya ada lagi satu lah soalan untuk kedua-dua panel ni. Bukan soalan lah, dia macam more to kita pesanan. Okay, so saya start dulu. Ada satu lagi. So tadi dah Ustaz dah jawab. So kita pergi pula kepada Cik Dolah lah. Mungkin dah hujung-hujung ni kan. Okay, so saya nak jemput Cik Dolah untuk memberikan sikit kalau ada pesanan ataupun nasihat kepada penggiat industri penggiat rekreasi di luar sana tu untuk kata kalau ada apa-apalah pesanan tak kisahlah sepanjang bulan puasa ke ataupun especially bulan puasa ni lah kan apa yang dia boleh buat, apa tak boleh buat dan sebagainya. Silakan Cik Dolah. Okey, terima kasih Dok. Saya rasa saya punya nak berpesan lebih kurang sama macam Ustaz sebut tadi lah. So at least memilih aktiviti yang sesuai, mengikut waktu yang sesuai. Apa-apa pun nak buat aktiviti tu, benda yang wajib tu kita jangan tinggal kan. Kalau dalam aktiviti renang, agak mustahil lah kata you boleh tutup semua. Saya rasa melainkan kalau you seorang yang perenang profesional, mungkin benda tu susah berlaku, susah yang masuk telinga, susah yang masuk tu, you non-stop swimmer. Saya rasa itu mungkin boleh, tetapi sebab apa kita, mungkin bulan tu adalah untuk you nak rehat and then you pulun the rest of the 11 bulan yang lain. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Dan boleh untuk sebagai lifeguard apa semua tu, so bila kamu tugas kena faham apa maksud tugas you, apa maksud amanah yang telah diberikan kepada kita. So kita dapat menjalankan benda tu dengan lebih baik semasa bulan Ramadan. Thank you Dok. Okay, terima kasih Cik Dolah atas pesanan tersebut. Okay, so kita dah dengar pesanan daripada wakil daripada penggiat industri rekreasi. So kita nak tahu pula pesanan daripada Ustaz mengenai cadangan ataupun nasihat kepada penggiat rekreasi yang menjalankan aktiviti air ketika di bulan Ramadan ni agar tidak mengganggu ibadah puasa mereka. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesimpulannya kita boleh buat aktiviti seperti kayak hiking, jogging dan sebagainya, tak menjadi masalah untuk kita semua. Kecuali kalau kita aktivitinya ekstrim, macam contoh Cik Dolah beritahu tadi, aktiviti ekstrim memang akan memenatkan kita. Sebab apa? Dengan cuaca Malaysia ni yang agak panas dan ekstrim, memang tak sesuai lah kita nak melakukan aktiviti yang ekstrim. Dan di samping itu juga dia akan membatalkan puasa kita apabila air masuk dalam rongga yang terbuka dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mendengar, yang melihat di FB Live ini. Jadi kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Bulan Ramadan ialah bulan yang berintegriti. Kerana apa? Saya cakap macam tu sebab apa? Masuk subuh 6-2 minit, semua orang dah berhenti makan. Masuk maghrib 7.23 semua orang buka puasa untuk makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan setia, bulan Ramadan mendisiplinkan diri kita. Dan benda itu juga akan kita nak applykan selepas pada bulan Ramadan. Contoh pada aktiviti macam contoh aktiviti kayak, aktiviti rekreasi dan sebagainya, kita boleh applykan benda tu selepas pada bulan Ramadan. Sebab apa? Benda tu akan mendisiplinkan diri kita untuk kita tepati masa, untuk kita buat lebih baik lagi pada bulan yang selepas pada Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan ni ialah bulan keampunan,
bulan yang penuh keberkatan. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan sekalian, kita usahakan diri kita pada bulan Ramadan ini untuk melakukan aktiviti yang bermanfaat. Contohnya, bacalah Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bacalah Al-Quran. Kita sanggup berjam-jam lamanya menghadap media sosial, berjam-jam lamanya sanggup melayari Facebook dan sebagainya. Kenapa tidak kepada Al-Quran itu? Sedangkan Al-Quran itu dijamin akan menjadi penyelamat kita di hari akhirat nanti. Kawan yang kita ada sekarang ni akan tinggalkan kita. Harta benda, isteri, anak-anak, rumah besar, kereta besar, semua akan tinggalkan kita. Yang ada hanyalah ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan sedekah jariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda tu yang kita nak bawa ke hari akhirat yang bakal tiba nanti. Tak tahu kita mati bila. Tarikh hidup ada, tarikh lahir ada, tapi tarikh mati tak tahu bila. Jadi nak tak nak, kita kena usaha untuk ke arah tu. Kena usaha baca Al-Quran walaupun semuka sehari, walaupun 2 ayat sehari, walaupun 1 ayat sehari. Kena usaha untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita boleh menyanyi lagu sedap-sedap, kita boleh hafal lagu tu, lagu ni, tapi kenapa tak boleh baca Al-Quran? Pelik kan? Jadi nak tak nak kita kena usaha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menyeru, saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun aktiviti air terbatas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan akan dapat manfaatkan masa untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan dapat manfaatkan masa untuk bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat manfaatkan masa untuk berbuka bersama keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat manfaat untuk bersahur bersama keluarga. Itu dah cukup bernilai pada bulan Ramadan ni. Jadi saya percaya selepas pada bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan pergi keluar, pergi cari rezeki. Ada yang pergi outstation, pergi buat aktiviti air. Jadi masa ni lah kita nak, orang kata apa, nak bonding bersama dengan keluarga. Manfaatkan. Jadi manfaatkan yang sehabis-baik. Daripada subuh tu sampai malam kita manfaatkan sehabis-baik. Kita buat bonding bersama keluarga. Barulah keluarga kita tu akan dirahmati, akan diberkati keseluruhannya. Banyak lagi aktiviti kita boleh buat gantikan dengan dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rezeki Allah SWT pasti akan bagi. Nak tak nak kita kena usaha je. Kena doa banyak-banyak pada bulan Ramadan ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin pasti tuan-tuan yang menjalankan aktiviti ni akan mendapat rezeki yang lebih banyak lagi selepas pada bulan Ramadan ni. Nak tak nak kita korbankan masa kita untuk 30 hari ni saja. InsyaAllah. Saya yakin pasti tuan-tuan akan dapat rezeki yang lebih murah, insya-Allah. Kita doakan pada bulan Ramadan ni dengan qiyamnya, kita doa banyak-banyak, insya-Allah. Tuan-tuan, PKP 2 tahun kita boleh bertahan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 2 tahun kita boleh bertahan. Takkan bulan Ramadan 30 hari tak boleh tahan. 2 tahun tak keluar mana, tak boleh buat aktiviti apa, duduk rumah berkurung, tengok dinding, sat color biru, sat color hitam, boleh tengok pun. 2 hari. Jadi takkan kita tak boleh bertahan untuk bulan Ramadan saja, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usahakan kita tambahkan amalan kita di bulan Ramadan ni supaya kita bawa bekalan untuk mati ni, insya-Allah dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan pesanan yang sangat kita kata terkesan katakan di hati semualah para penonton dan sebagainya. So apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah berpuasa tidak menghalang para penggiat aktiviti rekreasi ini untuk melakukan aktiviti tersebut. Namun perlu mematuhi hukum-hukum yang diterapkan mengikut kesesuaian setiap keadaan. Okay, akhir sekali saya mewakili pihak Aurora, Pusat Kokurikulum MUSI ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan iaitu Encik Abdullah dan juga Ustaz Majdan kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu serta pengalaman mengenai cabaran melakukan aktiviti rekreasi air ini di bulan puasa dengan para penonton sekalian. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang setia mendengar sehingga ke penghujung live webinar ini dan juga semoga skala perkongsian dan input pada hari ini, pada pagi ini dapat memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Dan saya akhiri webinar kita ni, okay, sehingga kita bertemu lagi di siri webinar Aurora Talk Series yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cik Dollah. Terima kasih Doktor. Sama-sama.